kerajaan Melayu Melaka, Demak, Pasai, Gresik di selatan Thailand, Petani, itu pernah tercatat dalam peta sejarah kerana Islamnya. Alhamdulillah kita terima Islam, bro. Kalau tak terima Islam, tak tahulah Melayu ni jadi apa. Ya, Islam datang menyelamatkan kita daripada kejahilan, tak kenal Tuhan. Melayu waktu itu bukan hanya tak kenal Tuhan, tak kenal diri sendiri. Baca sejarah Melayu, baca sejarah Melayu lama. Saya orang sastra, saya baca sejarah. Mungkin ada cikgu-cikgu sejarah di sini, we share malam ini, tuan-tuan. Sejarah Melayu lama menyebut raja-raja Melayu adalah keturunan dewa-dewa yang sakti turun di Bukit Siguntang, bertemu Wan Empuk, Wan Malini. Begitu turun, padi yang hijau menjadi kuning keemasan. Adapun rakyatnya adalah dari muntah lembu. Muntah lembu. Mujurlah saya bukan Melayu, mujurlah saya Islam. Maka saya tahu, oh, aku adalah anak Adam. Dan Adam itu dari tanah. Islam telah mengangkat martabat kita sebagai orang bangsa yang merdeka, bangsa yang berjiwa besar. Saudara, Islam yang telah melepaskan daripada belenggu, ya, belenggu tersebut. Sungguh, alhamdulillah. Maka kita tahu yang raja kaya bukan raja semua Bani Adam. Habis cerita. Ya. Tidak ada feudal dalam Islam. Tidak ada feudal dalam Islam. Ya, kita tidak sangat menentang sistem feudal ini, tapi jangan keterlaluan lah. Ya, pantang, Melayu, derhaka, hang tua. Sekali-sekali bacalah sejarah Hang Jebat. Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Maka Hang Jebat lawan kezaliman raja. Apa jadi? Mati. Akhirnya tak ramai Melayu yang berani melawan. Sebab dalam sejarahnya, kalau lawan, mati. Masuk dalam sini. Ini menyebabkan jiwa ini kerdil. Nak degur takut, nak cakap takut, nak apa pun takut, ya, nak berubah pun takut. Kenapa? Umat Melayu ini berubah, ya, karena satu faktor sahaja. Kalau ketuanya berubah, itu. Saudara, Islam datang ke rantau Melayu. Tak perang, tak ada perang-perang, tak ada gaduh-gaduh. Sultannya masuk Islam, semua rakyat masuk Islam. Senang. Ya, siapa sultan yang pertama masuk Islam? Para Meswara yang menggelar dirinya sebagai Muzaffar Shah. Baca sejarah tak ni? Saya seronok baca sejarah ini. Ya, Muzaffar Shah masuk Islam. Satu negeri masuk Islam. Bagus, alhamdulillah, bagus. Cuma tak bagusnya satu. Apa dia pula? Orang Melayu masuk Islam bukan karena komitmen, bukan karena conviction. Orang Melayu masuk Islam bukan karena yakin dengan Islam. Orang Melayu masuk Islam bukan kerana bangga seronok dengan Islam. Orang Melayu masuk Islam kerana rajanya masuk Islam. Semua masuk Islam. Itu problem tu. Maka we take for granted sampai sekarang. Aku Melayu, aku Islam. Padahal dia tak faham apa itu Islam. Sampai ada orang kata, orang Melayu kuat mengaji tapi malas mengkaji. Mengaji Quran, baca, ya, orang Melayu lidahnya paling fasih baca Al-Quran,
Johan Qari tilawatil Quran, peringkat antara bangsa. Melayu yang bolot, Arab sekali-sekali. Melayu tiap tahun. Lidahnya bagus, tapi tak paham apa dia baca. Rajin mengaji, pandai mengaji, tapi malas mengkaji. Saya bertemu dengan seorang English beberapa hari yang lepas, Damansara. Dia masuk Islam tahun 90. Dan sekarang dia menjadi seorang dai, pendakwah. Ya, bersama dengan NGO-nya bergerak. Dia kata apa? Aku berada di Malaysia ini lama, tengok orang Melayu. Aku rasa ada satu dilema besar yang dihadapi orang Melayu. Saya kata kenapa? Dia kata orang Melayu ini tak nak belajar Islam. Dia take for granted, dia sudah Islam, maka Islamlah. Ya, kami nak masuk Islam, kaya belajar Islam, kaya belajar makna syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami faham tuntutan dua kalimat syahadat. Kalau tanya rata-rata Melayu, general Malay, Melayu awam. Kalau Melayu yang ikut kuliah ni lain. Ini Melayu yang mengkaji, bukan sekadar mengaji. Ini Melayu awam. Melayu awam, dia tak faham apa tuntutan dua kalimah syahadat. Ini masalah. Ini masalah. Sebab tu dia baca Quran, dia lawan hukum Quran. Ya, Allahu Akbar sembahyang, tapi pangkat juga yang besar. Ya, sujud membesarkan Allah, manusia juga yang besar. Berlaku dilema. Sebab dia mewarisi Islam secara baka. Dan sejarah orang Melayu terima Islam bukan kerana yakin dengan Islam, tapi kerana ikut rajanya jadi Islam. Jadi kalau nak merubah orang Melayu ni, ubah rajanya yang lain senang. Ubah ketuanya. Ketuanya berubah, dia berubah. Kalau ketua tak berubah, payahlah. Bawalah apapun, offerlah apapun, dia tak peduli. Malam ni kita menang, esok harga minyak turun, tak mau sebab ketuanya masih di situ. Contoh berbeza dengan orang Arab. Orang Arab jahiliyah tadi tu, yang jahiliyah tadi, Abu Lahab belum berubah, Abu Sufyan belum berubah, pimpinan Quraisy Makkah belum berubah, tapi mereka sudah mampu lakukan perubahan. Kenapa? Keyakinan. Ya, dorang tak ikut ketua. Tengok ketua kita berubah, kita berubah, tak ada. Ya. Kenapa? Sebab mereka menggunakan akal yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bilal seorang hamba abdiyun habasyiyun, hamba abdi habasyi yang hitam legam itu, bila terima Islam berlaku islah dalam dirinya. Dia sudah tidak takut dengan tuannya pukul dia tidak lagi taat kepada tuannya. Lain, Islam membebaskan manusia dari belenggu perhambaan hanya kepada keabdian diri, memuja Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Akhirnya seorang hamba abdi habasyi Bilal tadi diangkat martabatnya menjadi salah seorang dari 10 orang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Hebat Islam ini, tuan-tuan. Ya. Dan diabadikan nama Bilal sampai kiamat insya-Allah. Muazzin kita dipanggil Bilal. Di setiap masjid ada bilik Bilal. Bilik Nabi tak ada. Bilik khalifah tak ada. Kamar Bilal ada. Main hebat tak hebat? Islam yang telah merubah, ya, kemanusiaan begitu. Ya, dengan akal yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu berfikir. Nabi datang